Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekejap ya, tuan-tuan. Syukur kepada Allah dengan limpah rahmatnya dari Allah SWT. Malam ni merupakan siri yang ke-37, pengajian kita sama-sama merungkaikan fakta-fakta, maklumat berkenaan dengan kisah para Nabi dan juga para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana kita masih lagi membincangkan beberapa kemusykilan, beberapa maklumat berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Malam ini kita bergantung penuh kepada Quran terjemahan kerana saya belum sempat untuk memindahkan ayat Quran, terjemahan ayat ke dalam PowerPoint seperti kebiasaan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada mushaf, merujuk kepada Al-Quran, ya, sama ada tuan-tuan dan puan melihat melalui handphone ataupun melihat kepada mushaf itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita teruskan pengajian kita pada malam ini, izinkan saya untuk mengulangi kembali secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada minggu yang sebelumnya. Okey, seperti biasa saya akan paparkan terlebih dahulu senarai semak berkenaan dengan pembelajaran kita yang berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Kisah Nabi Musa ini, kalau kita tengok dalam senarai semak ini, saya besarkan sikit. Okey. Merupakan kisah Nabi yang ke-8. Dah masuk kisah Nabi yang ke-8. Okey. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini dalam senarai semak kita ada lebih kurang dalam 36 isu yang kita akan bincangkan. Alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada kemusykilan yang ke-31. Ini telah kita bincang pada minggu lepas, iaitu bagaimana peranan As-Samiri dalam menyesatkan Bani Israel. Jadi kita dah sampai ke 31. Jadi malam ini apa yang kita nak pelajari? InsyaAllah malam ini kita akan mempelajari kemusykilan yang ke-32, iaitu kisah 70 orang lelaki di kalangan Bani Israel yang akan dibawa naik ke Gunung Tursina. Apa yang berlaku kepada mereka? Ini di antara yang kita akan bincangkan. Okay. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kemusykilan yang ke-33, iaitu keenganan Bani Israel memasuki tanah suci Palestin. Yang ke-33 ini kita akan bincangkan tentang bagaimanakah Nabi Allah Musa mengambil tindakan setelah Bani Israel berdegil tidak mahu memasuki bumi Palestin. Apa yang Nabi Musa lakukan? Kemudian kita akan lanjutkan dengan satu lagi, iaitu kemusykilan yang ke-34, iaitu beberapa peristiwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okey. Kemusykilan yang ke-34 ini, tuan-tuan, ada beberapa pecahannya. Ada beberapa pecahan. Ini bermakna
Kemusykilan yang ke-34, kita mungkin akan ambil sebahagian daripada isu tersebut, kemudian kita akan sambung lagi pada minggu yang berikutnya. InsyaAllah pada minggu yang berikutnya mungkin kita akan dapat menyelesaikan kesemua kemusykilan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baik, kita mulakan dengan membincangkan kemusykilan yang ke-32. Jadi saya minta jasa baik kepada perempuan, kalau boleh tolong buka surah Al-A'raf, surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Surah yang ke-7 ayat yang ke-155. Ayat 155 yang berada pada muka surat 169. Muka surat 169. Okey. Ayat 155 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dan Nabi Musa telah memilih 70 orang lelaki daripada kaumnya untuk dibawa bersama ke Gunung Tursina pada waktu yang telah kami tentukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa Nabi Musa dia kena bawa 70 orang lelaki di kalangan Bani Israel. Naik ke Gunung Tursina untuk apa? Adalah untuk mereka menzahirkan kesalahan mereka, iaitu mereka perlu meminta taubat. Mereka perlu bertaubat kepada Allah. Mereka kena minta maaf kepada Allah dengan mereka pergi seramai 70 orang bersama dengan Nabi Musa untuk naik ke Gunung Tursina. Apa yang berlaku? Falamma akhadhatsuhumur ra'fatu. Allah mengatakan, maka ketika mereka digegar oleh gempa. Ketika mana mereka berada dekat Gunung Tursina itu, ketika mana mereka nak pergi ke Gunung Tursina itu, mereka telah mengalami satu gempa bumi. Maknanya berlaku gempa yang sangat kuat. Apa yang berlaku? Nabi Musa kata, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Nabi Musa kata, maka ketika mereka digegar oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh sahaja membinasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Nabi Musa, beliau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tidak mengazab kaumnya dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kerana kalau Allah nak binasakan Bani Israel ni, dah lama dah Allah Ta'ala boleh hapuskan Bani Israel. Tak? Allah tak perlulah nak selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun. Allah boleh saja binasakan Bani Israel ini tanpa perlu naik ke Gunung Tursina. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata lagi. Dia kata, in hiya illa fitnatuka. Beliau mengatakan, itu hanyalah ujianmu. Itu hanyalah ujianmu. Itu hanyalah ujianmu.
Okey, apa maksud itu hanyalah ujian? Okey. Nabi Musa, beliau setelah Allah Taala memberikan balasan kepada Bani Israel dengan Allah mendatangkan gempa bumi. Okey. Dalam ayat ini tidak menyebutkan apa yang berlaku kepada Bani Israel. Tapi kalau kita baca pada kisah yang lain, sebenarnya mereka ini sebenarnya telah dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah hidupkan kembali kepada Allah menghidupkan mereka kembali. Okey. Kita kita nak ulas sebenarnya dekat potongan ayat yang berbunyi in hiya illa fitnatuka. Okey, itu hanyalah ujian. Itu hanyalah ujian. Itu hanyalah ujianmu. Okey, apa sebenarnya yang Nabi Musa nak maksudkan itu hanyalah ujianmu? Melalui gempa bumi tadi yang telah mematikan 70 orang di kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Musa kata itu sebenarnya adalah ujianmu. Okey, ujianmu itu sebenarnya Allah Taala nak membalas kesalahan Bani Israel yang telah menyembah patung patung uh, patung anak lembu yang kisah kita belajar sebelum ini yang dibuat oleh Samiri. Jadi kesalahan mereka itu telah ditimpa dengan ujian. Allah mematikan mereka dengan berlakunya satu gempa bumi yang kuat pada ketika itu. Kemudian Nabi Musa kata lagi, fudillu biha man tasha'u wa yahdi man tasha'u. Nabi Musa mengatakan lagi, dengan ujian itu ya Allah, engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri hidayah kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Kemudian Nabi Musa kata lagi, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairur ghafirin. Engkau jualah pelindung kami, maka ampunkanlah kami dan rahmatilah kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi pengampunan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau kita baca pada ayat ini, Nabi Musa telah menunjukkan bahawasanya hidayah ini ia adalah berada di bawah kekuasaan Allah. Allah boleh saja untuk memberikan hidayah. Allah boleh saja menyesatkan manusia dan Allah boleh saja memberi hidayah kepada manusia. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah supaya diberikan pengampunan, diberikan rahmat, kerana Allah itu adalah sebenar-benar Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi ayat yang ke-32 ni sebenarnya kat mana kemuskilan dia? Yang pertama adalah tentang kenapa perlu membawa 70 orang lelaki untuk naik ke Gunung Tursina. Telah kita ulas, ini adalah sebagai cara untuk menunjukkan rasa bersalahnya mereka kerana telah menyembah patung anak lembu yang kita ceritakan sebelum ini. Dalam masa yang sama, Bani Israel ini sebenarnya mereka tak mau pergi sebenarnya. Mereka sebenarnya ingin melihat Allah ini secara berdepan. Mereka nak tengok Tuhan ni secara berdepan. Itu yang menyebabkan Allah Ta'ala telah datangkan satu gempa yang sangat kuat. Dia panggil Ar-Rajfatu.
sehingga menyebabkan mereka itu mati. Kemudian Allah hidupkan kembali. Pada penghujung daripada ayat itulah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mati dekat situ, maksudnya mereka pingsan, mereka tak sedar, akhirnya Allah hidupkan kembali. Justru itulah Nabi Musa minta kepada Allah dengan pengampunan, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tahap itu, tuan-tuan dan puan-puan, Bani Israel masih lagi berdegil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kita dah selesai tentang isu yang ke-32, iaitu pertemuan Nabi Musa bersama dengan 70 orang lelaki Bani Israel untuk naik ke gunung Tursina. Okey, ke gunung Tur. Baik, kita lanjutkan dengan isu yang kedua, isu yang ke-33. Okey, kali ini saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, surah yang kelima. Buka surah yang kelima Al-Maidah. Ayat rujukan kita ayat 24 dan ayat nombor 25. Kita tengok muka surat berapa? Ayat 24 dan ayat nombor 25. Muka surat 112. 112 ayat 24 dan ayat nombor 25. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-24 dalam suratul Al-Maidah. Qalu ya Musa. Nabi Musa berkata, Nabi Musa, Bani Israel, mereka telah berkata kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke mana? Untuk masuk ke bumi yang suci. Ni kena tengok bermula ayat nombor 21 lah. Bermula ayat nombor 21. Tapi perbincangan kita dekat ayat 24 dan ayat nombor 25. Tapi cerita permulaan masuk ke bumi yang suci, dia panggil Al-Ardha Al-Muqaddasah, ada pada ayat nombor 21. Tapi mereka tak nak masuk. Namun begitu, ada 2 orang lelaki di kalangan Bani Israel yang sanggup untuk masuk. So yang tak nak masuk, ramai-ramai yang tak nak masuk Palestin ni, yang tak mahu berperang, berjihad untuk masuk ke dalam Palestin ini, mereka telah memberikan jawapan balas kepada Musa seperti ayat 24. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha. Mereka kata, wahai Musa, kami tak akan memasuki negeri itu buat selama-lamanya. Buat selama-lama ni kenapa? Dia kata fadhhab anta. Dia kata, dan Bani Israel kata, kami tak akan masuk bumi yang suci itu untuk berjihad. Dia kata, selama-lamanya selagi mana ada kaum yang ganas yang duduk dekat Palestin tu. Jadi kalau nak tahu kalau nak tahu manusia yang ganas ni, seperti mana mereka yang kata Bani Israel, sebenarnya banyak je alasannya. Antaranya dia bagi alasan kata dekat Palestin ni, bumi yang suci itu ada satu kaum Jabbarin. Ini kena tengok ayat nombor 22. Maka Bani Israel kata apa? Selagi mana adanya Jabbarin,
Jabbarin ni maksudnya selagi mana ada kaum yang gagah perkasa duduk kat dalam Palestin tu, kami takkan masuk. Kemudian mereka kata kepada Musa, fadhhaba anta. Dia kata, engkau pergilah wa rabbuka, bersama dengan Tuhanmu, faqatila, dan perangilah kaum yang ganas, yang perkasa yang ada dekat Palestin. Kami tak nak masuk. Kalau kau beria nak masuk, engkaulah masuk dengan Tuhan kau. Pergi perang mereka. Okay. Kemudian Bani Israel kata apa? Inna hauna qaidun. Kami nak kena buat apa? Kami tunggu je dekat sini. Kami tak nak masuk, tapi kami akan tunggu kat sini. Okay. Kemudian apa jawapan balas Nabi Musa? Jawapan balas Nabi Musa inilah yang boleh yang kita kena perincikan sedikit maklumat tersebut. Okay, Nabi Musa jawab apa? Qala Rabbi. Nabi Musa kata, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku la amliku illa nafsi wa akhi. Sesungguhnya aku sudah tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan juga saudaraku Harun. Nabi Musa ni, dia dah tahu dah. Ini dah sampai tahap yang paling klimaks sekali. Dah tak boleh buat apa dah Bani Israel ni. Dah tak boleh nak ubah dah Bani Israel ini. Sehinggalah Nabi Musa dia merayu kepada Allah. Nabi Musa mengatakan bahawa dia dah tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Yang boleh bersama dengan dia adalah Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa telah meminta kepada Allah dengan satu keputusan, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa kata apa? Maka pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik. Nabi Musa kata, kalau mereka dah tak boleh dah nak buat apa dah ni, kan mereka tetap, ni dah sampai tahap yang sangat klimak dah ni. Keras kepalanya Bani Israel, akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah supaya pisahkanlah Nabi Musa dengan Nabi Harun daripada Bani Israel. Maknanya Nabi Musa nak minta jauhkan diri dia dengan Bani Israel bersama dengan Nabi Harun. Okay. Kalau kita baca ayat ini, ayat 24 semata-mata, ayat 25 semata-mata, mungkin akan bawa kepada salah faham. Mungkin orang kata, kenapa Nabi Musa ni dia nak melarikan diri? Kenapa dia nak tinggal kaum dia? Tetapi kalau kita baca kalau kita baca daripada sejarah awal Bani Israel pada Bani Musa, kan, daripada Musa kecil sampai seberang laut, betul tak? Sampailah macam-macam berlaku, sampailah Nabi Musa minta Bani Israel masuk ke Palestin, mereka tak nak masuk. Jadi kita boleh katakan bahawasanya bukanlah Nabi Musa ini dia mempunyai sifat yang putus asa. Bukan Nabi Musa ini dia kecewa, bukan dia tidak mahu untuk bersama dengan kaumnya Bani Israel, tapi mereka ini sudah sampai kepada tahap apa? Sudah sampai kepada tahap yang memang dah tak boleh buat apa-apa. Kalau zaman Nabi Nuh doa supaya Allah berikan pengajaran kepada mereka. Itulah yang Allah perintahkan air di bawah tanah dengan air di atas langit turun bersatu. Kalau nabi-nabi lain, mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia tidak berlaku kepada kaum Bani Israel. Cuma mereka terpaksa berpisah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun,
Maka doa Nabi Musa itu Allah kabulkan. Akhirnya Bani Israel ini, kena baca ayat nombor 26, Allah kata akhirnya mereka ini tersesat selama arba'ina thanatan yatihuna fil ardi. Akhirnya Bani Israel ini mereka tersesat di kawasan Padang Tih. Mereka merayau-rayau di Sinai lah. Maknanya kawasan Sinai tu, sebab mereka tak nak masuk Palestin, mereka berdegil. Maka akhirnya Allah memang tak bagi mereka dapat masuk Palestin, tetapi mereka disesatkan oleh Allah di kawasan di kawasan padang pasir di Sinai selama 40 tahun. Arba'ina sanah. Di atas kedegilan mereka yang tak mahu mendengar apa perintah daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi selesailah isu tentang apa? Isu tentang kenapa Nabi Musa ini ingin berdoa untuk menjauhkan diri daripada kaumnya. Maka kita telah pun sebut itu sebenarnya itu sebenarnya juga adalah apa kita panggil tindakan yang betul. Kerana para nabi ini, para rasul ini, mereka sudah pasti mengambil sesuatu tindakan itu adalah berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tersalah, tentu Allah akan bagikan pembetulan. Macam Nabi Yunus lah. Nabi Yunus kan, dia rasa macam pada ijtihad dia, kaum dia ni dah tak boleh nak buat apa-apa. Nabi Yunus keluar kan daripada kampung dia, tapi Allah uji Nabi Yunus dengan kesulitan berada di dalam laut itulah, ikan makan dia. Tetapi kisah Nabi Musa ini dia berlainan. Okey. Tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan dengan satu lagi kemusykilan, iaitu beberapa peristiwa ketika mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okey. Kita nak bincangkan perkara yang ke-34 tentang pertemuan dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okey. Perkara ke-34 ini ia dipecahkan kepada beberapa perbincangan. Okey. Perbincangan yang pertama sekali adalah kita nak ulas apa sebenarnya sebab utama Nabi Musa dia perlu mencari Nabi Allah Khadir. Apa punca utamanya? Okey. Persoalan ini dapat dijawab melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada menyebutkan kepada kita apa punca sebenarnya Nabi Allah Musa pergi menemui Nabi Allah Khadir. Okey. Punca sebenarnya adalah puncanya adalah setelah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau telah ditanya oleh ia telah ditanya oleh beberapa orang tentang siapakah yang paling pandai, siapakah yang lebih mengetahui selain daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang tanya pada Musa, Musa, ada tak siapa-siapa orang lain yang dia
lebih alim, lebih mahir, lebih pandai? Nabi Musa jawab apa? Nabi Musa mengatakan, akulah orang yang lebih mengetahui. Okey. Dalam konteks ayat ini, bukan bermaksud Nabi Musa nak mengangkat dirinya yang membawa kepada sombong. Nabi Musa, dia nak kata sebenarnya setakat yang dia tahu, dialah yang paling pandai. Itulah maksud dia. Bukan Nabi Musa nak bukan untuk dia jadi sombong. Tapi dia menjawab dalam konteks, dia kata, akulah lebih tahu pada zaman itu. Dan setakat Nabi Musa tahu, dialah yang lebih mengetahui. Dari jawapan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Musa untuk menjejaki Nabi Khadir. Okey, ini dipanggil sebagai Allah menegur Nabi Musa. Sepatutnya Nabi Musa, beliau hendaklah mengembalikan apa yang dia tak tahu tu kepada Allah. Maksudnya, sekurang-kurangnya dia jawab apalah? Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Okey. Itulah yang paling tepat sekali. Namun, daripada kata-kata Nabi Musa itulah, akhirnya berlakulah perjalanan beliau bersama dengan anak murid beliau Yusha' bin Nun untuk mencari Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okay, itulah punca sebenar yang menjadi kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okay, jelas tak tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Isu yang berikutnya, okey, di bawah ke tajuk yang ke-34 tu, okey, isu yang berikutnya adalah tentang di manakah tempat Nabi Musa dapat menemukan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Okey, jawapannya ada dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Kita semua tahu yang Nabi Musa mengatakan kepada temannya, lifatahu la abrahu hatta ablagha majma'a bahraini au amdhiya hukuba. Okay, dalam ayat ini ada jawapannya. Iaitu Nabi Musa kata apa? Kita takkan berhenti. Aku takkan berhenti untuk menjejaki Nabi Khadir sehinggalah sampai kepada 2 pertemuan laut. Di situlah tempat Nabi Allah Khadir. Okay. Dalam Al-Quran, tidaklah maksudnya kalau kita hanya merujuk kepada Al-Quran dalam suratul Kahfi ayat 60, okey, maklumatnya belum lagi lengkap. Tapi kalau kita merujuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada disebutkan di manakah kedudukan Nabi Allah Khadir yang perlu Nabi Musa cari. Antaranya apa? Antaranya tentang ikan yang Allah minta dia bawa ikan, lepas tu ikan tu nanti akan hidup. Akhirnya ikan tu melompat masuk ke dalam laut, akhirnya ikan tu hidup. Ikan tu pun lalu dekat lautan. Okey.
Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, tempat itu yang tempat Nabi Allah Khadir berada di antara pertemuan dua laut tu, tempat itu memang ada laut yang boleh menghidupkan sesuatu yang dah mati. Kan ikan tu mati, tapi dia kena air yang dekat situ, ada air yang boleh menghidupkan sesuatu yang mati, seperti mana ikan yang telah mati boleh hidup. Okay. Jadi isu tentang di mana Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Khadir sebenarnya bukan isu yang kita kata terlalu muskil. Okay. Kerana rata-rata daripada kita mengetahui di mana tempat yang sebenar. Okay. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti dengan kadar ini kerana saya pun ada urusan yang perlu diselesaikan. Jadi cukuplah kita dapat bincang dua perkara, iaitu kemusykilan yang ke-32, iaitu kisah 70 lelaki Bani Israel tadi. Lepas tu kemusykilan yang ke-32, iaitu perpisahan yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu yang ke-34 adalah kemusykilan berkenaan dengan beberapa peristiwa yang berlaku sewaktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khadir. Dua daripadanya telah pun kita ulas, iaitu punca utama kenapa nak cari Nabi Allah Khadir, dan yang kedua, tempat ataupun lokasi kedudukan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. InsyaAllah nanti kita akan kupas lagi beberapa isu dalam kemusykilan yang ke-34. Okey, dengan kadar itu saja tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Moga-moga Allah melapangkan dada kita, mudahkan urusan kita. Kalau ada kelemahan, kalau ada pembetulan, tolong maklumkan. Jadi saya sudahi, kita bersama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu